Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan limpah kasih sayangnya dapat lagi kita bersama-sama menghirup udara di atas muka bumi ini, masih diberikan kesempatan untuk bernafas di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah setiap hari kita laksanakan solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Alhamdulillah difardukan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini solat 5 waktu. Antara ganjaran solat 5 waktu ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi lah kita laksanakan solat 5 waktu ini secara berjemaah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud solat berjemaah lebih afdal 27 kali darjat daripada solat secara berseorangan. Ini membuktikan solat secara berjemaah, secara beramai-ramai ini merupakan tanda fadilat ataupun tanda keuntungan yang pertama bagi setiap orang Muslim yang mukallaf, orang mukmin, orang Islam yang mukallaf. Kerana apa? Ini adalah hadiah yang sangat lumayan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang Muslim. Terutamanya seorang Muslim itu mempunyai keluarga, ayah, mempunyai isteri, mempunyai anak, ketua mempunyai pekerjanya, Perdana Menteri contohnya mempunyai menteri-menterinya, imam mempunyai makmumnya. Kerana itulah bila disatukan mereka ini, imam dan makmum disatukan di dalam solat berjemaah, insya-Allah segala fokus, segala hasrat, segala cita-cita yang ingin disampaikan, ingin dicapai, ingin diperolehi daripada apa yang dimaksudkan dengan hati di atas kerja-kerja dunia, kerja-kerja seharian, insya-Allah Allah akan makbulkan. Kerana solat berjemaah ini tuan-tuan dan puan-puan amat perlu, amat penting kepada semua manusia. Kerana apa? Setiap hasrat, saya ulang sekali lagi setiap hasrat, setiap tujuan, setiap matlamat difokuskan di dalam sembahyang itu adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila setiap jemaah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akan banyak datang rezeki kepadanya, rezeki yang tidak disangka-sangka, pertolongan daripada Allah, nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiah sahabat-sahabatnya, mendidik sahabat-sahabatnya sentiasa berjemaah sehinggalah mencapai kemenangan di dalam setiap peperangan, setiap perbalahan dengan tentera-tentera kufar, sehingga dicadangkan solat berjemaah ni wajib ketika itu, ketika zaman Nabi itu. Tetapi mengapa sekarang di zaman kita ini solat berjemaah tidak perlu sangat, tidak nampak sangat secara berjemaahnya, hanya solat berseorangan, hanya solat untuk melepaskan tugasan, untuk melepaskan rasa bersalah, begitu sahaja. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mempamerkan kehidupan Nabi secara ikhlas, mempamerkan segala cara kehidupannya kepada kita secara ikhlas. Biarlah ikhlas sebagaimana mafhum hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia melihat ada suatu malam, dia merasai Nabi bersolat dekat dengan dia. Setengah riwayat mengatakan dekat dengan di kaki dia, di bahagian kaki dia, terkena di bahagian kaki. Dia menyadari bahawasanya kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bengkak di kaki kerana terlalu kuat bersolat. Sehinggalah selesai solat, Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa engkau solat sedangkan engkau ini insan yang maksum, insan yang diampunkan Allah segala dosamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akuna abdan syakura, afalam akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Di sini kita boleh mengambil iktibar bahawasanya insan yang bersyukur ini melaksanakan ibadat kepada Allah akan terbitlah daripada dirinya ikhlas, tidak mengharapkan balasan apa-apa, hanya mengharapkan keredaan Allah sahaja. Dan di sinilah keredaan Allah inilah yang melahirkan segalanya, melahirkan rezeki kepada kita, melahirkan kemudahan kita, kelapangan hidup kita. Saudara-saudari sekalian, solat berjemaah secara berjemaah ini, antara hikmah paling besar ialah kesatuan jiwa, kesatuan rohani. Paling utama sekali ialah anggota badan kita ini. Badan kita, 2 telinga, 2 mata, hidung, mulut, kemaluan, perut, 2 tangan, 2 kaki ini disatukan. Disatukan di dalam diri kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita bawa benda ini di dalam solat berjemaah. Kita bawa benda ini di solat bila solat berjemaah, benda ini akan bersatu dengan jemaah-jemaah yang lain. Hasrat jemaah-jemaah lain, tujuan jemaah lain pun akan bersatu bersama dengan kita. Dan ini akan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan memberikan kita segala-galanya yang kita mahukan, yang kita hajati sebagai seorang hamba. Lebih-lebih lagi lah pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang dituntut sangat-sangat kita solat secara berjemaah, ialah kerana ibadat pada bulan Ramadan ini, setiap ibadat walaupun ibadat sunat akan diganjari dengan pahala ibadat fardu, ibadat wajib. Dan ibadat fardu seperti solat berjemaah digandakan sebanyak 70 kali ganda solat ibadat fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan kena insaf bahawasanya 70 kali ganda itu akan dikembang, akan diberi lebih lagi daripada itu. Kerana apa? Pahala ini akan berkembang, akan bertambah banyak mengikut keredaan Allah, mengikut kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita tak boleh nak ukur banyak mana pahala, banyak mana ganjaran Allah bagi, tapi kelebihan ini, fadilat ini patutlah kita rebut, kita ambil, kita capai. Walaupun kita sebelum ini kita tidak tahu pahala kelebihan solat berjemaah, kita tidak tahu di manakah kiblat kita sebenarnya, walaupun pada zahirnya kita tahu kiblat kita ini Kaabah di Mekah, tetapi kita tak tahu maksud hidup kita, kiblat hidup kita di mana, ke arah mana, dan kita ni dari mana sebenarnya. Begitulah
kelebihan, antara kelebihan solat berjemaah. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sampaikan orang yang buta sanggup untuk pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada satu hadis seorang buta yang menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu hal kepada Nabi bahawasanya dia tinggal, kalau kita sekarang ni dalam 2 kilometer lah, 2 kilometer daripada masjid. Dia buta pada malam hari pula. Macam mana dia nak pergi? Sekarang ni tak ada lampu jalan. Dulu tak ada lampu jalan, tak ada kedai yang dibuka pada waktu malam, gelap. Tapi Nabi, pada kali pertama Nabi kata, Nabi memaafkan kesusahan orang itu. Tetapi selepas itu Nabi menarik balik kenyataannya dan memberi tahu bahawasanya solat jemaah ini adalah afdal, paling utama bagi setiap Muslim. Ingatlah bahawasanya solat berjemaah ini adalah amat-amat penting lah kepada diri sendiri, kepada pembentukan keluarga Muslim, keluarga kita sendiri, kepada ahli keluarga, kepada anak kita, kepada isteri kita, kepada suami kita, kepada rakan sekerja kita, kepada rakan di bawah tanggungan kita, di bawah jaminan kita. Contohnya kita menteri besar ke, guru besar ke, majikan ke dan sebagainya. Ingatlah, berilah peringatan kepada semuanya supaya mengetahui, merasai, menginsafi hakikat bahawasanya solat berjemaah ini adalah amat penting dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa setakat ni lah sahaja tazkirah ataupun iktibar ataupun peringatan sesama kita kepada diri saya sendiri, kepada saudara dan saudari yang mendengar video yang tidak seberapa ini. Saya Muhammad Isyamuddin Bahari bin Haji Muhammad Noor, Sekolah Kebangsaan Bukit Wan, ingin memohon maaf apa yang tersalah, terkurang, tersilap itu, dan marilah kita mengambil faedah, fadilah, membetulkan diri kita, membetulkan kiblat kita dengan solat berjemaah, tidak hanya pada bulan Ramadan saja dan hanya pada bulan-bulan yang lain kita tetap solat berjemaah kerana kita ingin melahirkan keikhlasan diri kita dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.